Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا يا الله ajar kami perkara yang kami masih jahil wa zakirna ma nasina beri kami ingat perkara yang kami telah lupa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, ngurusi surah Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Moga-moga tuan-tuan muslimin muslimat amal soleh kita ini, salat kita ini, puasa kita ini, segala yang kita buat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat menyambung kembali tuan-tuan muslimin muslimat perbincangan kita dalam kitab kita bab hari ini masih lagi dalam bab taqwa, bab berkaitan dengan takwa. Kita sambung hari ini tuan-tuan hadis yang as-salis ya, yang ketiga. Jadi yang ketiga dalam bab ni ya, tapi dalam kitab kita secara keseluruhannya ya, hadis ni hadis yang ke-71 ya, 71. Baik, an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Baik. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, kata dia tuan-tuan. Ini satu lagi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kata doa yang ma'thur ya, yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amat baik sekali kalau kita nak berdoa menggunakan doa-doa yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni manusia yang paling kenal Allah, maka tuan-tuan, Nabi ni orang yang paling cantik bahasa dia tuan-tuan. Jadi dia tahu macam mana cara nak minta, kerana dia paling rapat, paling kenal dengan Allah. Maka tuan-tuan, kita ambil gaya bahasa dia ni tuan-tuan, sangat bagus dah. Apa dia kata tuan-tuan? Doa apa tuan-tuan? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Tengok, simple je tuan-tuan doa Nabi ni. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Jadi
banyak benda Nabi minta, banyak doa Nabi ni macam-macam, sehingga kan tuan-tuan tidak ada satu benda pun yang Nabi ni terlupa nak minta. Maknanya hak kita nak minta apa? Ada belaka Nabi pernah minta, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Cuma yalah, minta yang umum lah. Tak ada lah minta yang khusus, ya. Cari doa Nabi hak khusus tak ada lah. Ya Allah, ya, moga-moga mudah-mudah laku nak beli Ferrari sebiji, tu tak ada lah tuan-tuan, nak, ya. Kerana Nabi ni dia bukan minta dunia sangat. Dah, dunia ni tak ada nilai pun tuan-tuan dah, ya. Minta lembutkanlah hati isteri aku, boleh jadi abang Tesla ke, tak ada lah tuan-tuan nak, ya. Benda gitu tak, ya. Baik. Apa tuan-tuan? Doa ni boleh hafal, insya-Allah tuan-tuan boleh baca, ya. Doa yang maksud, doa Nabi ni tuan-tuan. Allahumma inni as'alukal huda. Tengok apa Nabi minta tuan-tuan. Yang pertama Nabi kata, ya Allah, aku minta padamu, aku mohon padamu, ya. Ya, al-huda, petunjuk. Tuan-tuan, minta Allah beri kepada kita petunjuk. Kerana tuan-tuan, ya, kalau Allah tak beri petunjuk tuan-tuan, maka tuan-tuan, ya, kita ni dah, alhamdulillah lah, kita ni dalam agama dah, Islam dah, tapi kena ingat, ya, yang diambil kira itu hujung ayat kita tu. Hari ni malam ni alhamdulillah lah, masjid dah kita, salat jamaah dah. Hari ni, esok, lusa, tahun depan tak tahu lagi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ada orang yang, ya, dah muda-muda dulu masjid dah tinggal, ya, lama-lama tua tak ada dah masjid, contoh dah. Yang kita ambil kira yang hujung tu tuan-tuan. Minta Allah beri kepada kita petunjuk. Kerana petunjuk ni benda yang tak boleh nak dibeli tuan-tuan. Duit banyak mana pun. Sebab itu kita cerita dulu, manusia yang Allah, yang Nabi kasih, ya, Nabi Ibrahim kasih dengan ayah dia tuan-tuan, Azar kan. Tapi tuan-tuan, Nabi Ibrahim ini doa untuk ayah dia, Allah maghfir li abi, kan. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayah aku, kan, minta doa. Tapi tuan-tuan, ayah Nabi Ibrahim ni kekal dalam keadaan kafir. Tu ayah sendiri tuan-tuan. Bagaimana Nabi juga, pak saudara dia yang dia sayang sangat, Abu Talib itu tuan-tuan, kan. Yang Allah tegur Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang. Jadi kalau kata hidayah ni orang boleh beri, Nabi confirm lah boleh beri. Pasal Nabi ni Nabi kekasih Allah. Tapi Nabi pun tak boleh beri hidayah, petunjuk kepada pakcik dia. Nah, orang yang kamu sayang. Kerana hidayah ini Allah pilih. Allah pilih tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bukan semua orang dapat hidayah. Allah pilih orang-orang tertentu tuan-tuan. Jadi kita minta supaya kita mohon dengan Allah petunjuk. Tunjuk jalan yang benar tuan-tuan. Tambah kita akhir zaman ni tuan-tuan, tak tahu mana siapa betul, siapa hak salah, kan. Orang ni kata dia betul, orang ni kata dia betul, kita pun pening tuan-tuan muslimin muslimat. Kan, kerana hak betul ni satu je, tidak ada dua, tidak ada tiga. Minta Allah beri petunjuk. Yang kedua, wattuqa. Tuqa ni takwa. Dah. Ya, kita dalam bab takwa, ya, babut takwa. Minta Allah beri kepada kita tuan-tuan sifat takwa. Yang kita minta yang hari besok ni Pak Imam kena baca ni, ittaqullah. Tuan-tuan, takut kamu kepada Allah. Minta kita ini termasuk kalangan orang yang Allah jadikan hati kita ini hati yang takut dengan Allah. Tuan-tuan, ya, kadang-kadang ada orang takut dengan orang, takut dengan polis, takut dengan SPRM, tapi dengan Allah tak takut. Kan ramai tu.
Dengan SPRM dia takut, dengan nama kecut perut dah. Ya? Tapi dengan Allah tak takut, senyap-senyap, ya, rasuah juga. Kan? Ada orang, oi, tengok polis, biar dah tuan-tuan. Baru tengok peronda, biar kan. Takut dengan polis dah, ya. Waktu depan, waktu belakang. Jadi kita nak supaya takut dengan Allah. Senyap ke, sunyi ke, terang ke, gelap ke, Allah ni. Ya, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kan? Di mana saja kamu berada, Allah bersama kamu. Dua. Wal afaf. Ya. Jaga daripada perbuatan yang tidak baik. Minta Allah jaga kita daripada perbuatan yang tidak baik, tuan-tuan. Maksiat dan dosa, pelihara kita, tuan-tuan. Ya, supaya kita ni kalau boleh hati kita ni, tuan-tuan, sampai peringkat hati kita ni dia tak ada keinginan nak buat dosa. Tuan-tuan. Ini kita nak latih ni, tuan-tuan. Ya. Sebut dosa tak ada rasa nak buat. Peringkat begitu kalau boleh, tuan-tuan. Jadi kena biasalah, kena jaga sungguhlah. Kena jaga sungguh, pantang diri kita ni daripada benda dosa supaya jangan jadi biasa. Bila jadi biasa, tuan-tuan, dia tak rasa berdosa. Orang hak biasa menipu, dia tak rasa menipu ni berdosa. Relax. Dia menipu, dia relax. Orang biasa mencuri, dia tak rasa mencuri ni dosa. Dia mencuri, dia tak rasa apa. Kan contoh tak, ya. Ya, orang biasa beli nombor ekor, biasa. Dia pergi beli steady, ya, tuan-tuan. Ya, orang tak biasa beli, pakai helmet full face, tuan-tuan. Ya, tak berani nak pergi beli tu kan, ya. Masuk berkata, nak beli 2255, terbalik 5522 jadi kan. Tak biasa beli. Tak, ya. Tak biasa buat jahat kan. Tak, ya. Jadi kalau orang biasa ada apa, tuan-tuan? Tak rasa apa kan. Macam kita orang semayang ni lah. Tak pernah tinggal semayang. Tak. Kalau rasa lewat dah, ya, tak sempat nak semayang lah rasa ni. Rasa macam, tuan-tuan, ya, gelisahnya kan. Macam tu lah. Baik. Kemudian wal ghina, ya, cukup. Ghina, rasa cukup, tuan-tuan. Sebab tu dia tak minta jadi kaya, minta cukup. Sebab kaya ni kadang-kadang ramai mana orang kaya tapi tak pernah cukup. Kan? Dalam bank banyak dah, tuan-tuan. Lepas tu orang Melayu, Malaysia ni senang kena tipu, kena scammer. Pasal ramai orang suka senang kena scammer. Siapa? Pasal tak pernah cukup. Taktik mudah je, tuan-tuan, mana-mana ni. Scammer ke, pelaburan ke, yang tak betul tu lah. Ingat, semua sama je, tuan-tuan. Ya? Mula-mula dia bagi. Melabur dengan saya, kata dia. Melabur 100, kita bagi 200. Kan? Kita pun, ingat dulu, kawan ni. Ada satu dulu, ya. Buluh mah. Pasal saya ingat, tuan-tuan, dia. Buluh mah, ada. Kawan ajak saya dulu, 2002, 2003. Dia kata masuk 100, dia ajak bulan dia bagi 100. Tu dia. Cek tunjuk depan saya ni. Tengok. Kan? 2 kali masuk 100, bagi 100. Kalau bulan kedua 100, bulan ketiga 100. Ni kena tambah lagi. Kan? Jenis tambah lah, tak cukup, tak pernah cukup. Buat pinjaman bank rakyat, pinjaman peribadi, masuk 50,000. Lepas 50,000 senyap tu, tak dapat dah. Dengan dia pun tepi jalan dah, duk jalan selipar tak pakai dah, miring dah. Pasal sifat ni, tuan-tuan. Kan, hak scammer menipu tu gitulah, tuan-tuan. Lepas tu ramai orang terpengaruh. Masuk labur RM30, kita bayar RM3,000 hujung bulan. Tuan-tuan, kalau saya tak percaya mana, tuan-tuan. Pasal yalah, tak mungkin. Tapi ramai orang, dia tak cukup lah, tak cukup kan. Jadi tak cukup kan. Jadi biarlah kita ni, tuan-tuan, orang yang Allah beri jiwa yang cukup. Tak payah nak kerja sangat. Cukuplah badan, boleh makan, boleh dah. Kereta ada dah, rumah pun ada dah, kan. Orang nak beli apa, kita boleh beli, ada lah. Nak banyak mana lagi, kan. Banyak-banyak duit pun, kaya-kaya pun, tuan-tuan, kereta besar mana pun, dah, rumah besar mana pun, akhirnya rumah kita tu lah
berapa kaki? Dalam 7 kaki, panjang berapa kaki kan? Tu je rumah kita, semua sama saiz. Tak ada, dia kaya, dia ni kaya, rumah besar, maka kubur dia kita kena buat besar lah. Ya, 22 darab 75 dia kubur. Tak ada. Setulah kubur. Kan? Kaya mana pun. Rumah dia 2 tingkat, kubur kita kena buat 2 tingkat juga dia ni. Tak, tuan-tuan. Kaya mana pun, kereta besar mana pun, last kali naik benda Toyota Hiace. Itulah last kali naik. Toyota Hiace tu yang tulis inna lillah tu kan. Sumbangan bank rakyat. Itulah last naik. Dia dulu kereta mahal Alphard, tak naik Alphard. Kalau naik Alphard kau orang Islam India, tak kampung depan kan, tak kalau dengan bunga kan. Tak nak nak apa tuan-tuan? Nak apa kita nak? Tak cukup lah tuan-tuan. Jadi sifat ni selagi rasa tak cukup, kita cari, kita kejar tuan-tuan. Allahu akbar ya. Jadi kejar tak habis masalahnya, tak habis. Dalam bank ada 2 juta, nak 4 juta, 4 juta, nak 6 juta. Itu masalah manusia sifat dia ni tuan-tuan nak ya. Jadi lepas tu kita nak kalau boleh kan, jiwa yang rasa cukup ada kan. Nak makan atas dunia ni apa sangat tuan-tuan. Ya, orang kaya makan, kita pun makan. Bezanya kita makan daging lembu. Daging import. Orang kaya daging juga wagyu, tahu wagyu? Dia wagyu, dia kaya sekilo 160. Kita daging import je boleh makan juga kan, sekilo RM16 ke berapa ringgit, RM20 kan. Dia lembut sikit lah. Kita tarik dengan gigi-gigi keluar tak pasal daging import kan. Dia lembut, tak apa boleh makan juga. Masak sedap sama juga kan rasa kan. Wagyu pun kalau masak tak pandai tak sedap, tak sedap juga tak kan. Tu je beza tuan-tuan nak tak. Dan kalau kena kencing manis darah tinggi, dapat benda lah, tak ada apa lah, tak boleh makan apa juga. Tak. Duit banyak tak boleh makan juga pasal kencing manis darah tinggi lah. Tu dia. Baik tuan-tuan Yang keempat tuan-tuan, Ar-Rabi' an Abi Tarif Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yamin thumma ra'a atqalillah minha falyati taqwa rawah Muslim. Baik, hadis ni daripada seorang sahabat nama dia Adi bin Hatim At-Ta'i. Saya cerita sikit dia ni tuan-tuan, sebab kita tak nak jumpa lagi sahabat ni Ibnu Mas'ud, Abdullah Mas'ud kita selalu jumpa, kita dah cerita dulu sikit kisah dia. Nama dia Abu Tarif, tu gelaran. Arab ni dia ada gelaran Abu tu kan. An Abi Tarif, Abu Tarif gelaran. Nama dia Adi. Adi Ain. Orang Melayu Adi, dia Adi kan. Adi bin Hatim At-Ta'i. Ta'i ni maknanya dia punya kabilah. Ta ya Hamzah. Ta'i kalau nak eja bahasa Melayu tak boleh tu. Kena dengan Arab juga baru bunyi betul. Dia ni tuan-tuan ayah dia Hatim bin dia ni ayah ni orang pemurah ketua. Jadi Adi bin Hatim seorang ketua kepada satu puak tadilah Ta'i, At-Ta'i ni tuan-tuan Jadi dia ni tuan-tuan kisah dia panjang, banyak juga hadis-hadis yang dia riwayat tuan-tuan, dan kisah dia menarik. Dia ni asalnya orang yang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak suka Nabi sehingga bila berlakunya pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Nabi buka kota Mekah akibat daripada pengkhianatan orang-orang Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah dengan Nabi tu kan. Jadi menyebabkan Adi ni dia ketua, dia orang besar lah kan. Dia merasa terancam dengan pengaruh Islam yang makin bertambah. Dia rasa terancam. Lalu tuan-tuan bila dengar khabar kata pasukan
Nabi Islam ni makin hampir dengan perkampungan dia, tuan-tuan. Maka dia ni, tuan-tuan, dia sangat tak suka dengan Islam ni, tuan-tuan. Puak dia pun sama, maka dia pun perintah kaum dia, kita kemah barang-barang, kita pindah, lari daripada Muhammad ni. Dah. Lari ke mana? Dia ni Adi ni, tuan-tuan, dia ni agama Nasara. Nasara ni waktu itu Empire Rom. Rom dia agama Nasara. Dia ada dua kuasa besar, Rom dan Parsi. Parsi ni agama dia Majusi, sembah api. Sebab itu bila Quran kata ghulibatir Rom, kan? Rom akan jatuh. Orang-orang Mekah ni dia kafir Quraisy lah. Dia rasa bimbang, cemas kerana waktu itu Rom dan Parsi. Rom ni mereka lebih suka, sebab Rom ni dia ada agama Nasara, agama Kristian lah. Baik. Jadi Adi ni dia agama Nasara. Maka dia pun lari pergi ke Rom. Rom, Syam lah, Syam. Waktu itu Syam lah kan. Jadi kerana Adi ni dia ni kita kata hari ni dia ni penyokong kepada blok Rom. Dulu Rom dengan Parsi lah. Sekarang ni Amerika, Rusia. Kan? Macam kata hari ni kan, Cina dia walak apa kan? Dia lebih kepada Rusia kan. Gitulah. Jadi dia lari, dia kemah dia lari. Dalam keadaan dia lari ni, tuan-tuan, dia tertinggal. Tinggal siapa? Adik perempuannya. Boleh tinggal. Allah apa nama ni, nak katakan nak jadi sebab tak? Adik perempuan dia tinggal. Dia dah sampai ke Syam, adik tinggal, maka adik dia ini ditawan oleh pasukan Islam. Bawa baliklah ke Madinah sebagai tawanan. Dan dulu bila tawanan ni, tuan-tuan, boleh dijual dulu jadi hamba. Zaman tu kan, zaman tu ada sistem perhambaan. Siapa-siapa yang kena tawan boleh jual jadi hamba lah, boleh bahagi sebagai apa nama ni, ghanimah. Jadi tawanan. Hamba ni boleh jual beli lah dah. Baik. Jadi adik dia ni dia orang besar. Apa nama Adi ni pembesar, orang besar, bukan orang biasa kan, ketua puak dia kan. Jadi adik dia pun ialah takkan nak jadi hamba dah. Maka tuan-tuan kena tawan, lalu adik ni pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, minta lepaslah saya ni. 2-3 hari duk minta dengan Nabi, nak minta bebas. Akhirnya Nabi pun bebas. Bukan sekadar Nabi bebas, Nabi sediakan unta untuk adik dia dan juga orang lah, pengiring lah, untuk bawa adik dia ni balik semula pergi kepada abang dia tadi di Syam. Jadi bila adik dia bebas ni, tuan-tuan, balik ke Syam, sampai di sana, Adi ni tengok, Islam ni bagusnya. Tengok. Adik dia sampai ngepek lah. Apa guna abang tinggal aku tak pasal kena culik dah. Biasalah orang perempuan dah biasa dah sampai tinggal saya ni. Marahlah adik dia. Jadi adik ni tanya adik dia, macam mana waktu kamu berada di Madinah jadi tawanan Muhammad ni macam mana? Kata adik dia, kau nak tahu pergi sendirilah. Malah aku nak cerita, masa marah lah, pasal kena tinggal dah. Macam kita lah, tinggal bini nak buat macam mana? Tinggal RNR. Ingatkan masa aku pun tinggal. Kalau tinggal tu jangan pusing, nanti telinga kita ni pecah gendang. Tinggal terus. Dah pusing balik siap. Marah dia peleter 2 hari tak boleh dah. Marah, pergi sendirilah, kata adik dia. Tengok sendiri, pergi jumpa Muhammad sendiri. Marah, pasal kena tinggal kan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, Adi ni duk mikir, tengok adik dia pun Nabi tak buat apa, patut kena tawan, kena jadi hamba dah.
Jadi tuan-tuan, akhirnya dia berkesan, tak apalah, kata dia, aku pergi sendirilah jumpa Muhammad. Dia pun pergi. Ya, pergi. Dia pergi tu tuan-tuan. Waktu itu dia dah kemudian masuk Islam. Bulan Syakban tahun ke-10. Bayangkan 10 Syakban, Ramadan kan. Lepas Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Habislah tahun ke-11. Muharram, Syafar, Rabiul Awal. Nabi wafat kan. Rabiul Awal tahun ke-11 Nabi wafat. Mana dia ni antara orang yang kemudian masuk Islam. Gigi jumpa Nabi tuan-tuan. Di mana? Nabi ni biasa kalau orang nak jumpa dia tuan-tuan, dia biasa duduk di masjid lah. Nabi duduk di masjid kan. Tempat dia lah. Tuan-tuan. Dan bila Adi ni sampai ni tuan-tuan, maka Nabi ni meraikan, menghormati. Kerana Adi ni bukan orang biasa. Adi ni orang besar tuan-tuan, muslimin muslimat. Kaedahnya kalau dia masuk Islam, ketua, maka sudah pastilah pengikut-pengikut dia akan ikut dia. Mana bukan sembarangan ni tuan-tuan ya. Kan. Sebab itu Nabi menghormati ya. Nabi pegang tangan dia tuan-tuan ya. Pegang tangan dia, Nabi bawa dia, tak bincang di masjid, bawa balik rumah Nabi lah. Tapi rumah Nabi bukan jauh mana pun, dekat masjid tu juga kan ya. Tapi menghormati dia. Keluar daripada masjid nak balik rumah, tiba-tiba ada satu orang perempuan bersama anak dia tahan Nabi. Tahan. Kerana ada masalah, nak minta bantuan lah. Nabi sebagai ketua. Ya, dan Nabi ni bila orang minta bantuan, satu sifat Nabi, dia tak menyusahkan, dia memudahkan. Walaupun dia ada tetamu yang orang besar, bila ada orang minta tolong, dia berhenti, dia layan, dia selesaikan masalah. Kalau kita ni macam mana? YB, saya ni ada masalah. Okey, you boleh hubungi PAI. PA selalu dah ya. Ada ada. Kalau orang besar dah. Ni minta YB, saya ada masalah ni, anak saya nak pergi belajar tak ada duit. Apa-apa nanti urus PI uruskan PI. Kan? Insya-Allah kan. Orang besar dia ada PI. PA. Macam juga kadang-kadang penceramah besar dia PA. Ya, Ustaz minta ceramah, nanti awak hubung dengan PA saya lah. Kan. Nasib baik aku tak ada PA, senang sikit panggil dah ya. Kalau ada PA payah juga nak datang. Kan biasa kan, payah kan ada PA kan. Tuan-tuan nak ya. Jadi tak ada PA, tak ada protokol, tak ada Allah. Yang menyebabkan Adi tengok ini rupanya Muhammad ni aku duk marah selama dia duk benci. Allah, manusia begini. Bayangkan tuan-tuan. Walaupun di tengah jalan selesai. Baik, balik rumah tuan-tuan. Nabi ambil pelapik. Biasalah orang dulu, dia kaedah duduk nak, dia tak ada sofa macam kita kan, tak ada kursi tuan-tuan. Ambil lapik, macam kita kata lapik duduk lah. Lapik bagi ke Adi tuan-tuan ya. Dalam keadaan Nabi tak duduk, tak ada lapik. Yalah, rumah Nabi bukan orang senang, orang susah tuan-tuan. Yang menyebabkan Adi tengok begitu dia dihormati tuan-tuan muslimin muslimat. Tengok. Sebab itu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan tidak salah hormat orang, tak salah. Lebih-lebih lagi kalau orang tu dia ada kedudukan. Kena hormatlah. Ya, supaya dia rasa dia seronok. Macam saya cerita dulu kan. Waktu Nabi masuk kota Mekah, ya. Mekah ni siapa ketuanya? Abu Sufyan. Abu Sufyan ni ketua. Lalu Nabi kata siapa-siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Abu Sufyan rasa lain macam tuan-tuan muslimin muslimat. Daripada nak marah tak jadi marah. Bayangkan tuan-tuan muslimin muslimat. Layanan tu walaupun Adi ini pegangan agamanya, akidah tak sama dengan Nabi, belum Islam, tapi layanan ni tuan-tuan muslimin muslimat yang menyebabkan Adi ni rasa tertarik, tertawan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan.
asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma rabbana salatul syara. Baik, jadi tuan-tuan yang akhirnya tadi kita sebut Adi ni dia masuk Islam tuan-tuan, dan dia ni ada banyak juga hadis dia riwayat tuan-tuan ya. Baik. Apa hadis ni tuan-tuan? Kita pergi hadis lah ya. Masa tak banyak dah. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man halafa ala yaminin. Nabi kata siapa-siapa halafa bersumpah. Tak bersumpah ni kita ni tak berapa sangat sumpah ni tuan-tuan tak ya. Jadi siapa-siapa bersumpah dengan benda-benda yang tak baiklah tuan-tuan tak ya. Thumma ra'at qalillah minha, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih lebih bertakwa. Kalau terjemah cara mudahlah ya, membuatnya bertakwa kepada Allah, falyatit taqwa, hendaklah dia melakukan benda yang bertakwa tadi itu. Baik, gini. Kalau kita baca gitu kita tak faham tuan-tuan tak ya. Kalau kita tengok dia punya terjemah ni, barang siapa mengucap sumpah kemudian ia melihat sesuatu yang mampu membuatnya bertakwa kepada Allah, maka hendaklah ia melakukan sesuatu yang membuatnya lebih bertakwa. Kalau kita baca pun payah nak faham sikit. Gini tuan-tuan, sumpah ni satu benda yang tidak digalakkan tuan-tuan ya. Jadi kalau kita dah bersumpah, kita tak boleh tarik balik, kita kena bayar sumpah. Bayar kafarah lah, kafarah sumpah dia kena bayar kan. Beri makan 10 orang miskin, tu kaedah sumpah. Jangan nak bersumpah lah tuan-tuan ya. Sebab kita sebut gitu, sumpah nazar ni benda yang tidak digalakkan. Macam nazar juga, orang kita suka bernazar. Nabi kata tidak ada kebaikan pada nazar itu kecuali dapat makan makanan orang kedekut. Kan? Nazar Nabi kata tak ada apa pun melainkan dapat makan makanan orang kedekut. Iyalah tu. Ya. Malam ni tiba-tiba dia buat jamuan. Tak pernah duduk Bandar Puteri ni 20 tahun, tak pernah sekali pun kenduri. Malam ni buat jamuan. Malam Jumaat ni kan. Jamuan benda kambing golek. Lain macam haji ni kambing golek malam ni. Pasal apa haji? Ya, kambing golek. Alah, ya aku bernazar baru ni. Oh patutlah. Ya, nazar benda, nazar kalau kahwin seorang lagi aku jamu kahwin golek. Ya, dapat makan kambing golek pasal dia kahwin seorang lagi kena nazar tu. Kan? Jadi nazar ni boleh makan makanan orang kedekut kata Nabi. Kalau tak nazar tak boleh makan kita kambing golek tu kan. Baik. Jadi sumpah pun sama. Jadi kalau kita dah bersumpah, Nabi kata summa ra'at qalilan minha, kemudian sumpah kita ni yang kita, contoh gini lah, mudah nak faham. Kita bersumpah, sumpah tak baik lah ya? Aku bersumpah tak nak tegur dengan dia dah. Mana tak
tak nak tegur dengan bertegur siapa? Mana baik? Bertegur siapa lah baik. Maka kena bertegur siapa? Sumpah tadi kena batal. Macam mana cara batal tadi lah? Kena jamu makan 10 orang miskin. Gaduh dengan orang. Bergaduh dengan orang. Atau dengan adik-beradik bergaduh. Berebut harta pusaka. Contohlah. Contoh. Aku sumpah aku tak nak tegur dah. Aku sumpah aku tak nak pergi dah rumah adik aku. Tak nak pergi rumah tu dengan pergi rumah hubung satu mana baik. Hubung silaturahim tu lebih baik. Maka jangan sumpah tu jangan kita kena batal sebab sumpah tu benda tak baik. Benda tak baik jangan kita nak bersumpah. Jadi bila bersumpah kaedahnya kena bayar kafarah lah. Jadi nak sebutnya jangan kita ni suka nak bersumpah. Aku sumpah tak ya. Sumpah makan sate 10 cucuk piramdi tak apa lagi dah. Ini kadang-kadang kan marah punya pasal ni. Aku sumpah aku tak pijak dah rumah kau. Bergaduh duk jiran sebelahnya belah bergaduh kes ke kucing contohlah. Jadi tak bertegur tu kan tak bagus. Jadi kena batal sumpah tu. Kerana bertegur itu lebih membuatnya bertakwa kepada Allah. Benda yang lebih baik lah maksudnya. Jadi kalau benda yang lebih baik kita kena batal. Tapi kalau baik tak apa. Kalau benda baik tak ada hal lah. Contohnya aku sumpah nak pergi masjid ni. Tu tak apalah, tak masalah dah ya. Pergi masjid dengan tak pergi masjid lebih baik pergi masjid kan. Contohlah. Jadi tuan-tuan, itu contoh ya. Jadi kena bayarlah kafarah sumpah tadi. Sebab tu tak usah nyusah lah tuan-tuan. Menyusah kita nak kena bayar kafarah pula tuan-tuan dan sebagainya. Maka tak perlulah kita nak bersumpah ni tuan-tuan. Dia kadang orang Melayu ni tidak sangat ya. Orang Arab ni kadang-kadang sebab tu Quran tu kadang-kadang Allah turun ada kadang Allah bersumpah kan dengan macam-macam wattin wazaitun wal fajri walayali kan apa lagi ya. Bila Allah nak sebut satu benda itu wadduha wal laili idza saja. Mana bila Allah nak sebut satu benda Allah bersumpah. Nak suruh kita nampak benda yang Allah nak beritahu tu benda besar. Tapi bila Allah beritahu confirm benda tu betul, confirm benda tu besar, confirm benda tu penting. Dan nak buat benda Allah nak bersumpah-sumpahnya. Baik, kalau kita nak tanyalah. Bila Allah kata qala Allah, bila Allah sebut ayat Quran tu semua Allah sebut belaka kan. Hadis-hadis kita kata apa nama ni yang qala Allah tu kan. Apa nama ada kursi tu kan. Maka bila Allah confirm lah betul. Dan apa nak bersumpah-bersumpahnya? Allah ni dia bersumpah ni bukan apa tuan-tuan. Sebab Quran ni bukan untuk Allah, untuk manusia. Quran ni untuk manusia. Bila Quran ni untuk manusia, maka Allah jadikan ayat-ayat Quran ni sesuai dengan manusia. Itu tujuannya. Manusia ni kan suka bersumpah. Tak. Demi Allah saya tak buat kan. Sungguhlah tu kalau bersumpah tu kan. Maka Allah ambil kaedah manusia ni sebab Quran ni untuk manusia. Bila kita baca rasa lain. Memang tak bersumpah pun betul dah Allah nak sebut tu. Dalam Quran tu tak ada tak betul walaupun tak bersumpah tapi nak supaya manusia dapat rasa kan. Besarnya benda tu sebab Quran tu tujuannya Allah turun kepada manusia. Baik, jadi tuan-tuan padalah insyaAllah kita sambung bulan depan Al-Khamis yang kelima, kemudian bab yakin dan takwa. Lagi tu ada satu kisah lagi tu Abi Umamah Al-Bakhili tuan-tuan. Nanti kita cerita ya, ada satu kisah dia ya, Abu Umamah ni tuan-tuan ya, insyaAllah dalam kuliah kita bulan hadapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.